Jadi sebab tu saya minta sangat media hari ini betul yang harap media je sekali. Saya harapkan media, walaupun media pun dah kena sekat kebebasannya. Saya pun dah lama, FB saya pun dah kena tutup, dan saya punya WhatsApp pun dah kena tutup. Saya bukan saja FB, WhatsApp saya pun dah kena tutup. Jadi saya minta sangatlah, sebarkanlah sebaik mungkin. Sebab hari ini kalau kita tak jaga, tahun depan atau tak tahu bila, tak ada rakyat, tak ada Islam, tak ada Melayu lagi. Yang tinggal transhuman saja. Ini saya concern benda ni. InsyaAllah, terima kasih. Saya tambah sikit ni, nak tambah sikit. Jauh tak? Salah. Ini artikel 2 berkaitan dengan skop. Dulu dia cuma confine kepada public health. Okay? Sekarang dia bagi tahu, dia potong public health, dia delete amendment ni. Dia bagi tahu all risk with a potential to impact public health. So apa dia? Semua sekali. Semua sekali. Yang boleh declare PHIC ni, public health of family concern, insurance concern, adalah cuma DG Kesihatan yang akan ambil mengalih kuasa bawah artikel 40. Dan last sekali, saya cerita berkaitan dengan international punya scenario. Bridget. Ini Bridget, Bridget. Ini MP of UK. MP of UK. You tengok internet ada. Saya baca ni, dia kata. Mana tu Anisia? Dia kata ni, his objection, mana dia object to signing up treaty that will empower WHO Director General to impose sweeping legally binding directive on member state overriding UK sovereignty, overriding Malaysia sovereignty. Saya baca satu lagi lah, suami B. Beckman ni yang dulu run for presiden US. Dia pun bagi tahu benda yang sama juga. Dia bagi tahu it is ceding US sovereignty. Ini saya baca word je kan. He can just, maknanya who lah, unilaterally penetrate US sovereignty and make whatever decision and proclamation he want to, and that will cover not only United States but all 194 members nation of United Nations. And that is about, that is about 99.4%. It's about 100%. Okay? Of all people on earth, that is the most breathtaking power grab I've ever seen. Okay? Faham kan? Clear kan? I think that's all lah. Yang lain-lain ni tak payah lah. Itu dah cukup dah tu. Thank you very much. Okay. Saya tambah sikit lah. Sebab kita punya pakar-pakar ni dah dedahkan. Tapi sebagai antara pengasas bersama dalam gerakan postmortem COVID-19 ataupun GPMC, sebenarnya kita dah buat research dari awal dulu dan pernah buat laporan polis beramai-ramai dan pernah menghantar tebal memorandum kepada Duli Tuanku Yang Bertuan Agong yang bermula waktu awal pandemik tentang bahaya dan ancaman yang sedang negara kita dan negara dunia hadapi kalau kita terus mengikut buta-buta kepada apa yang telah disarankan oleh WHO. Dan ternyata setelah kita lihat sekarang ini, saya ambil sikit perspektif agama di mana tujuan lockdown dan juga paksaan vaksin. Saya sebut paksaan, mula-mula tak paksa tapi lepas tu jadi paksa, adalah untuk hifzun nafs, antara 5 maqasid syariah, iaitu menjaga nyawa. Persoalannya, adakah kita telah berjaya menjaga nyawa yang kononnya satu ketika dulu bahawa vaksin ini telah dikempen, dijamin selamat oleh menteri, dan kemudian diberikan kempen oleh doktor-doktor pakar, kononnya the best lah, memang tidak ada mudarat. Tapi ternyata kenyataan tersebut meleset, dan sehingga kini kita dapat lihat 36,000 lebih rekod telah diterangkan, dinyatakan dalam catatan rekod KKM bahawa lebih 36,000 rakyat Malaysia telah meninggal dunia, gagal diselamatkan, dan beribu-ribu lagi pula selepas mengambil vaksin meninggal, lumpuh, buta dan sebagainya. Dan terbuktilah sehingga dinyatakan di Parlimen, apabila berlaku perubahan kerajaan, dinyatakan di Parlimen bahawa KKM, kerajaan telah membayar 2.5 juta ganti rugi kepada mangsa-mangsa terkesan vaksin ini. Ini yang ada rekod di dalam KKM. Manakala rekod di PPRM, orang buat aduan lagi beribu-ribu yang tak dapat pampasan. Jadi menunjukkan apa yang kita dah hantar memo pertama dulu tidak diendahkan tentang bahaya itu, dan ternyata akibatnya kita melalui satu proses pandemik yang panjang dan negara melalui bankrupt, pengusaha-pengusaha bankrupt, dan nyawa rakyat dalam negara kita banyak yang terkorban, lumpuh, terancam dan sebagainya. Jadi persoalan yang tuduhan kepada pihak kami, kononnya kami dulu tim konspirasi ataupun mereka-reka cerita, ternyata terbukti benar kerana kerajaan akhirnya mengaku dan terpaksa membayar ganti rugi kepada mangsa-mangsa yang terkesan dengan vaksin. Jadi ini menunjukkan bahawa matlamat untuk hifzun nas, menjaga nyawa itu telah tersasar. Kalau satu nyawa saja satu dunia terkorban,
Itu pun kita dah kena bersungguh-sungguh mempertahankan, apatah lagi bukan 1, 2, beribu-ribu, mungkin berpuluh-puluh ribu, dan dalam dunia pun mungkin sudah mencecah angka yang begitu banyak. Jadi menunjukkan bahawa sekarang dengan kegagalan mereka membuat paksaan vaksin yang menghuru-hara dan merosakkan negara-negara yang taat kepada WHO dulu, sekarang mereka nak tambah power lagi melalui IHR ini, dan nak pindah IHR ini supaya dia dapat kuasa yang lebih besar, sehingga kalau berlaku saja pandemik kali kedua ini ataupun serangan vaksin ada aduan, dia terus masuk, dia start nombor 1 dan terus ke dalam. Kalau Toki saya kena ke dalam tu biasa, ini bimbang kalau kuasa yang di-Tuan Agong pun dia akan sailang, kuasa Raja-Raja Melayu dia akan sailang, kuasa parlimen dia akan sailang, kuasa perlembagaan negara kita pun dah macam tak bermakna lagi. Jadi kita duduk dalam negara seperti sudah dijajah oleh kuasa lain. Absolute power. Macam ni juga kita bantah ISET. Kenapa? Sebab kita bimbang negara kita akan jadi gadaian daripada tanda tangan itu. Sebab itulah kenapa kita menyedarkan hari ini turun menghantar memo ke istana sebagaimana kita mula dulu, dan diikuti kepada Raja-Raja Melayu dan juga komuniti-komuniti, pimpinan parlimen dan sebagainya, supaya kita sedar bahaya yang sedang menanti sebulan 2 hari kalau kita tak bantah ataupun kita mengikut, maka bala yang lebih besar daripada dulu akan berlaku, dan ketika itu kita tak ada buat apa dah sebab dah tanda tangan. Jadi sebab itu kita minta supaya Raja-Raja Melayu peka dan prihatin tentang benda ini, jangan ikut sangat laporan-laporan daripada media barat yang memesongkan ini, dan juga KKM juga telah sepatutnya mengambil muhasabah di atas kepincangan atau kegagalan janji kononnya selamat tak selamat, dan juga pihak majlis agama, institusi agama, supaya ambil iktibar bahawa menjaga nyawa itu sebenarnya dah tak dapat jaga dah, sebab banyak mati, banyak terkesan daripada ambil vaksin ini. Jadi sebab itu kita minta supaya kali ini Kerajaan Malaysia wajib membantah ataupun keluar terus daripada WHO. Keluar terus. Kita tak boleh dijajah begini rupa. Masalah dalaman kita pun dah berlonggon, macam mana ditambah lagi dengan ancaman luar untuk sailang kuasa kita. Jadi sebab itu juga saya minta kepada ahli-ahli parlimen, walaupun kita berlainan parti, cukup-cukuplah. PM sendirilah. PM sendiri cukuplah. Kita akan hantar memo kepada pimpinan parlimen, tolonglah bersatu semuanya ahli-ahli parlimen, kerana ini masa depan keselamatan nyawa, keselamatan kuasa yang sedia ada boleh disailang, dirampas apabila IHR 2005 ini akan dipindah dalam sebulan 2 ini. Jadi itu saja. Terima kasih. So kita minta tolong rakan-rakan media, tolong, because saya nampak sekarang ni yang dapat membantu kita betul-betul adalah rakan media. Jadi cerita-cerita yang disampaikan supaya semua bangkitlah, pasal ini adalah kepentingan kita bersama. Okey. Ada maklumat mengenai negara lain, bantahan daripada negara lain. Banyak UK bantah, Australia dah, Canada bantah, tapi rakyat lah mendesak. Australia dah respon, dia masuk dalam parlimen. So kita ni nak dengar lah cerita daripada wakil rakyat kita ni, bercerita berkaitan dengan hal ni. Saya bagi tahu you, I'm not wrong. Dia bagi tahu this is absolute power, total power given to WHO. Pindah kuasa, dan apa dia nak buat, dia akan buat ikut suka hati dia. Bukan hanya confine pada health, tapi anything yang berpotensi kepada health. Yang kuasa declare ni adalah Tedros. Mereka buat pindahan dua penting, ialah infodemic dengan One Health. Infodemic ni ialah mana-mana maklumat yang dianggap salah, mereka akan sekat. Sebelum ni mereka menggunakan cara rahsia, bayar MSM, media sosial, Facebook berbilion untuk halang, untuk sekat maklumat atau diskusi awam. Kali ni dia tak nak buat macam tu lagi. Mereka dah belajar pengaman kerana banyak orang halang benda ni. Dia bagi kuasa pada WHO sekarang ni. Europe dapat Bagi satu lagi ialah One Health, satu kesihatan, approach satu kesihatan. Dia nak gabungkan manusia, binatang dengan environment sebagai satu perkara yang penting, nak jaga environment. Kita tak ada masalah tentang nak jaga tu, tapi yang nak jaga itu WHO yang tidak demokratik, yang tidak dilantik, dan di belakang dengan syarikat supranational. Macam mana pula syarikat ni pula yang kita nak bagi kuasa untuk menentukan mana betul, mana yang salah. Dan hari ni saya dapat tahu mereka training lagi kawan-kawan dekat KKM tu. Dipanggil apa? Nudging ni ialah menyenggol. Menyenggol. Dia pujuk cara pelan-pelan supaya kita terima SOP ni. Ini kerja jahat ni mereka buat. Dan ini pun statement Khairi pun tentang sains tingkah laku. Kita boleh gunakan nudging untuk tekan rakyat untuk percaya. Jadi ini yang kita amat bimbang. Dan apa lagi, satu lagi saya penting ialah financing. Dia minta pelajar bayar dana ni pula. Kita kena bayar. Dan minggu lepas 20 September saya sebenarnya tak pasti siapa kita punya wakil Malaysia yang pergi ke United Nations, kerana ada satu declaration politik 20 September yang lepas patutnya, yang declaration tu menyatakan bahawa kami semua head of state bersetuju untuk memberi dana lebih kurang 30 bilion USD kepada WHO. Jadi mereka nak membina supaya kita pelan-pelan setuju. Jadi saya minta sangatlah bahawa pindah-pindahan ni memang cukup membahayakan, bukan saja asal kesihatan, asal environment dan semua tu boleh berlaku kata kita, insya-Allah. Alright, terima kasih. Dan dengar-dengar itulah cara dia, cara kaedah dia.
Pasal bila pandemik tak ada jumpa, tak boleh lagi lah dia boleh menguasai. So saya ucapkan banyak terima kasih kawan-kawan semua. Ingat, yang kita boleh harapkan ni adalah media dan NGO. Apa lain agak siapa lagi. So terima kasih banyak tuan. Terima kasih. Puan-puan.